Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita di saat mana kematian berlaku kepada diri kita ataupun pada keluarga kita. Bila berlakunya kematian, kita belajar sebelum daripada ni satu suasana yang disebut dengan sakarat ataupun suasana yang dilalui pada saat mana kematian pada seorang, sehinggalah roh kita ni, mata kita melihat roh yang keluar daripada jasad kita. Yang tu yang kita telah habis membincangkan tentang mengenai saat yang disebut dengan sakarat. Bila kita dah sampai pada peringkat di mana mata kita memandang roh keluar, itu menandakan bahawa berakhirlah masa sakarat. Maknanya dah habis dah masa yang besar yang perlu kita lalui, dan masa itu merupakan masa-masa yang kita mendapat keputusan ataupun kita mendapat ganjaran daripada amalan yang kita buat. Tak ada lagi amalan lepas pada itu kecuali yang disebut dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal 3 saja yang berterusan berpanjangan pada kita saat mana lepas pada roh kita keluar daripada jasad kita. 3 saja yang masih hidup, yang disebut dengan waladin salih yad'uhu lah, anak yang saleh yang mendoakan kita. Dipanggil ni kekuatan doa yang masih lagi berterusan pahala untuk diri kita. Yang kedua, yang disebut dengan sedekah jariyah, sedekah kita yang kita buat sebelum kita mati. Sedekah kita yang kita bersedekah tu, biar sedekah yang hidup, bukan sedekah yang mati. Dia ada 2. Satu sedekah yang berterusan akan dapat pahala berpanjangan. Macam orang bangunkan masjid, orang bangunkan yang disebut dengan sekolah tahfiz, yang bangunkan yang dinamakan dengan yang ni dipanggil pahala yang berpanjangan. Tapi ada satu lagi pahala yang seketika saja. Misal contohnya, kita bagi pada orang kafir, sedekah pada orang kafir. Dapat pahala sedekah pada orang kafir, tapi sekali tu je lah. Lepas pada tu tak dapat apa-apa dah pada diri kitanya, kerana waktu tu sedekah kita ni mati. Dia tidak sedekah yang hidup. Dia kalau kita nak bersedekahlah dengan sedekah yang terus berpanjangan pahala-pahala kita ini. Walaupun kita dah mati, tapi pahala kita tetap hidup. Kemudian yang ketiga, yang terus berpanjangan pahala kita lepas pada kita mati tersebut ialah ilmu yang bau manfaat. Ilmu yang bermanfaat pada orang lain. Macam kita ni kan, kehadiran kita ke majlis ini, kemudian dirakamkan, kemudian ditayangkan lagi. Lepas pada ni, kitanya ditunjukkan lagi. Pahala kita ni berterusan dah hadir dan hadir. Kita hadir di majlis ilmu ini setiap pagi Rabu sebegini. Kita duduk dalam majlis ilmu sebegini. Tiap-tiap pagi Rabu ada majlis ilmu. Ada majlis ilmu pagi Rabu yang kita hadir ini. Berterusan dah pahala kita. Walaupun kita dah mati dah, masuk dah dalam kubur, tapi pahala kita ni terus hidup. Walaupun kita dah menghadap depan Allah. Ini 2-3 perkara lah amalan-amalan yang hidup setelah mana mata kita dah melihat roh kita keluar daripada jasad kita. Hari ini insya-Allah kita akan sambung lepas pada meninggal dunia, apa yang perlu kita lakukan pada jenazah yang meninggal dunia ini. Maka hendaklah disegerakan mengurus jenazah. Jangan lama dan jangan lambat untuk nak menguruskan jenazah yang meninggal dunia. Ni pengurusan jenazah ni, jangan kita ni biarkan jenazah tersebut terseksa kalau lama sangat. Jangan. Tapi kita diajar supaya segerakanlah
untuk nak mengurus jenazah yang meninggal dunia. Siapa-siapa sajalah, termasuk dengan kita, termasuk dengan anak kita, keluarga kita, jiran, tetangga kita, pesan pada siapa yang meninggal dunia, jangan lambat. Jangan lambat urus jenazah. Sebab Rasulullah bersabda macam ni. Rasulullah sebut, "Idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rajul ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qazzamuni wa in kanat ghaira salihatin qalat li ahliha ya waylaha aina yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kulla shay'in illa al-insan walau sami'al insan la sa'iqa." Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ketika mana jenazah dibawa ke kuburan dan diletakkan di atas tengkuk-tengkuk orang yang memikul. Maksudnya jenazah ini dipikul. Waktu mana dipikul? Fa in kanat salihatan, kalau sekiranya jenazah itu orang yang salihah, seorang perempuan yang salihah ataupun seorang lelaki yang salih, qalat qazzamuni, cepat-cepatkanlah katanya jenazah tadi. Jenazah ni sebut pada orang yang memikul jenazah dia ni, dia akan sebut terus, cepat-cepat, jangan lambat, cepat, saya nak ke kubur, saya nak menghadap depan Allah segera mungkin. Qazzamuni, kalau dia ni seorang yang salih. Wa in kan ghaira salihatan, kalaulah dia ni orang yang tak baik, orang yang tidak salihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian, dia akan sebut kepada yang memikul itu, qalat li ahliha, dia akan sebut pada keluarga dia yang memikulnya ataupun yang mengusung dia ataupun yang menghantar dia ke kubur, dia akan sebut ya wailaha, celakalah saya, celakalah disebut. Aina yadhhabuna biha, kamu nak bawa ke mana ni, kamu nak hantar ke mana ni, dia akan sebut demikian. Yasma'u sawtaha, suara itu didengari seluruh alam ini, kedengaran di seluruh alam ini, kulla syai'in, tiap-tiap yang Allah jadikan dia tu mendengar, Allah jadikan dia ni tahu keadaan jenazah ini sedang bergerak, maka dalam keadaan demikian, lalu illal insan, kecuali yang tak dengarnya ialah manusia sahaja. Manusia je yang tak dengar. Walau sami'al insan la sa'iqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah manusia ni mendengar, nescaya jatuh pengsan habis manusia. Kerana takutnya, kerana tak bimbangnya, dalam keadaan yang menggerunnya tersebut, sampai peringkat yang mengusung tu jatuhkan usungan, dia panggil. Yang menghantarkan ke kuburan tu terberhenti kereta, pengsan. Kerana apa dia? Kerana tak beraninya nak bawa jenazah yang, kalau yang dia dengar tu lah, yang orang yang bertempik meraung, yang diusung untuk dibawa ke kuburan itu sendiri. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Anas, ditambah, roh tersebut akan berkata, wahai keluargaku, wahai anakku, dia akan sebut demikian. Dalam riwayat yang lain, disebutnya bahawa dia akan sebut, wahai keluargaku, wahai anakku, tolong aku, bantu aku. Dia akan manggil-manggil, supaya apa dia? Supaya dia ni, dalam keadaan yang dia ni, nak gambarkan bagaimana kekecewaan pada diri dia, kalau dia tak beriman dan tak beramal soleh dalam hidup dia. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu menyegerakan pengkebumian jenazah. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah kata jangan lambat dalam mengkebumikan jenazah. Jenazah ni jangan tunggu. Orang kita dia suka tunggu anak-anak balik, tunggu orang tu balik, orang ni nak berkumpul dulu. Jangan tunggu. Dia bertentangan dengan arahan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang meninggal dunia, urus terus, ke bumi terus. Anak kalau balik pun tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa pun. Anak ni, yang lebih teruknya, kita kata kita nak ra'i orang hidup. Orang mati kita tak ra'i. Orang yang meninggal dunia kita tak ra'i. Yang kita nak jaga hati orang yang hidup. Tunggulah dulu. Saya pun nak tengok waktu mana orang ni sakit, kenapa kita tak balik? Kenapa anak-anak tak balik? Kenapa tak jaga? Kenapa
waktu mana tanda-tanda kematian dia tu sudah ada. Kenapa masing-masing masih lagi sibuk dengan urusan dunia masing-masing? Maka tak perlu tunggu. Pesan pada anak-anak kita. Kalau ibu meninggal dunia, abah meninggal dunia, ayah meninggal dunia, sebut pada anak-anak kita. Uruskan sesegera mungkin. Jangan lambat. Kerana Rasulullah dah sebut dah. Segerakan pengkebumian jenazah. Rasulullah sebut demikian. Apabila dia orang soleh, maka perkara tersebut lebih baik bagi dia. Kalau dia orang yang soleh, kenapa nak kena segera? Kalau dia orang yang soleh, itu terbaik bagi diri dia. Tetapi apabila dia bukan orang soleh, maka meletakkan di atas bahu kamu untuk dibawa ke kubur merupakan suatu yang buruk pada diri dia. Itu cara demikian. Maknanya, segerakan kematian, pengkebumian dia yang menyebabkan kamu tidak terbeban. Kamu tidak terbeban dengan jahatnya dia. Kamu segerakan ke bumi dia. Jadi, kamu segerakan ke bumi dia tersebut, dia akan cepat menanggung yang disebut dengan azab. Dia cepat untuk dia nak dihabiskan azab dia tu sesegera mungkin. Itu cara demikian. Manakala kamu sendiri tak terazab dan tak terbeban dengan orang yang tidak soleh tadi. Itu cara dalam Islam. Dia nak suruh kita ni jangan menangguh. Jangan kita nak tunggu orang tu, nak tunggu orang ni. Kadang-kadang sampai mayat tu dah berbau dah. Jenazah tu dah berbau dah. Kerana apa dia? Kerana lama sangat menunggu orang tu dan menguruskan orang ni. Demikian juga kita minta supaya jangan ada di kalangan kita, di kalangan pihak doktor ke, pihak hospital ke dan sebagainya melambat-lambatkan. Tahu saja ada jenazah yang perlu di postmortem, segerakan. Postmortem segera. Jangan doktor dan juga mana-mana orang yang menguruskan jenazah ni, kalian melambatkan pula. Pihak hospital jangan lambat. Pihak polis jangan lambat untuk nak memberi kebenaran. Jangan banyak dia panggil yang disebut dengan urusan-urusan yang menyebabkan dia ni menjadi terseksa dengan keadaan yang berlaku pada diri dia. Syaiqa, sa'iq bermakna mati ataupun meninggal dunia. Sa'iqa. Al-Isra bermakna menyegerakan membawa jenazah untuk dikebumikan. Ada juga yang memahami dengan mengurus jenazah sesegera mungkin agar keadaan jenazah tidak cepat berubah. Bila roh ni tak ada dalam tu badan, biasanya jenazah seorang tersebut, jasad seorang ni akan berubah. Bau badan. Kita kan kalau tak mandi sehari pun berbau dah badan. Ini kan pula yang tu ada roh dalam jasad kita. Kita ni boleh pakai perfume, kita boleh lagi buat bergerak tangan dan seumpamanya. Tapi bila kita mati, roh dah tak ada. Nyawa pun tak ada, darah pun hilang. Darah tu kalau kita toreh orang mati, tak ada dah keluar darah. Kenapa tak ada keluar darah? Kerana di waktu tersebut darah pun dah hilang dah pada tubuh badan seseorang ini sendiri. Bila demikian, di saat tersebut, benda apa yang akan terjadi? Berubah bau busuk. Daripada perut dia akan bau busuk. Kemudian daripada mata dia yang berlendir akan bau busuk. Kemudian daripada telinga dia akan bau untuk badan seorang. Yang menyebabkan di waktu tersebut, kita diajar supaya apa dia? Cepatkan. Jangan lambat dalam mengurus jenazah ini sendiri. An-Nasa'i berkata, daripada Muhammad bin Abul A'la, daripada Khalid, daripada Uyainah bin Abdul Rahman, ayahku berkata, aku melihat jenazah Abdul Rahman bin Samurah. Setelah Ziyad berjalan ke arah keranda, kemudian keluarga Abdul Rahman bin Samirah daripada pembantunya mengikut Ziyad ke arah keranda tersebut. Mereka lalu membawa keranda tersebut di atas belakang mereka sambil berkata, jangan cepat-cepat sangat disebut. Sambil mereka sebut, jangan tergesa-gesa. Mereka lalu berjalan dengan perlahan-perlahan. Ketika di tengah perjalanan, kami dan rombongan yang membawa Abdul Rahman bin Samirah bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedang menunggang kaldainya. Melihat keadaan tersebut, Abu Bakar menyegerakan dan menyebab bagalnya. Abu Bakar pula berselisih dengan jenazah ni. Bila selisih dengan jenazah tu, Abu Bakar pecukkan
yang disebut dengan kaldai dia. Menyegerakan. Melihat keadaan tersebut, dia pun cepat menyembat bagalnya. Lalu dia berkata, luaskan jalan untuknya. Demi Allah yang memuliakan wajah Abul Qasim, gelaran Nabi SAW. Aku sudah melihatnya bersama Rasulullah SAW dan kami hampir sahaja berlari kecil membawa jenazahnya. Asalnya berjalan perlahan-lahan. Tapi bila Abu Bakar tengok saja, Abu Bakar kata cepat, jangan lambat. Dipukulnya bagal tadi yang membawa jenazah tadi, yang dalam keadaan demikian. Lalu sahabat-sahabat pun berlari kecil membawa jenazah tadi. Lalu orang segera membuka jalan untuk menyegerakan dikebumikan jenazah tadi. Ringkasnya, yang paling baik membawa jenazah adalah bersifat segera. Tapi jangan yang bawa van jenazah tu pecut 140 km sejam. Jangan pula terbalik jenazah tu tak kena gaya. Itu jangan laju sangat. Dan jangan perlahan sangat. Bawa sampai 20. Bawa macam bawa mayat orang kafir. Orang kafir kan bawa slow je. Nak pergi ke kubur. Kita orang Islam ni tak. Bila bawa jenazah, hendaklah disegerakan. Dicepatkan bawa jenazah ini. Tidak terlalu cepat sangat, kerana boleh menyusahkan para pembawanya. Dan tidak terlalu perlahan, kerana akan sama seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Siapa-siapa yang bawa perlahan je jenazah, maknanya jalan sikit, berhenti. Jalan sikit, berhenti. Macam orang Yahudi dan Kristian. Orang Yahudi dan Kristian dia buat macam tu lah. Jenazah mereka. Manakala orang Islam, angkat je jenazah tu, laju je terus. Keluar daripada masjid, keluar daripada rumah dia, tuju terus ke kuburan. Kerana itu gambaran orang Islam. Itu beza di antara orang Islam dengan orang yang disebut dengan orang yang Kristian dan juga orang Yahudi itu sendiri. Yahudi orang kafir perlahan-lahan je bawa. Bawa slow-slow je mereka bawa tersebut. Kerana apa dia? Mereka berat nak meninggalkan dunia. Tetapi orang Islam, dia akan cepat, dia akan berusaha secepat mungkin untuk membawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mana sampai di kuburan, disunatkan membentangkan kain alas kubur ketika nak mengkebumikan jenazah. Ada kain yang diletakkan. Jenazah tu jangan dibiarkan dalam keadaan yang begitu saja, tidak. Sunat letak kain, alas kain. Itu cara demikian. Alas kain tu macam di atas keranda kita. Kalau di atas keranda kita ni, kita disunatkan ada kain yang lain. Maksudnya di bawah tu. Jangan kita biarkan dengan besi-besi begitu saja, jangan. Tapi biar ada kain yang mengalaskan jenazah ini sendiri. Abu Hudbah, Ibrahim bin Hudbah berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan pada kami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar seorang yang telah meninggal dunia ke kuburan. Ketika mana mayat itu akan dikebumikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar membentangkan kain di atas kubur itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh tutup lubang kubur tu, jangan terbuka, jangan. Tapi disunatkan kita ambil kain, kita tutup lubang kubur tu, jangan bagi nampak. Jangan bagi nampak lubang kubur tersebut. Ada orang pegang ataupun kita letak kayu begitu, kemudian kita letak di atas tu macam atap begitu. Buat macam atap yang tertutup sikit. Jangan bagi nampak lubang kubur tadi. Rasulullah memerintahkan kami agar membentangkan kain di atas kubur itu. Kemudian Rasulullah berkata, janganlah kamu melihat ke dalam kubur. Rasulullah kata, jangan tengok, jangan panjang tengkuk nak tengok dalam kubur tu, jangan. Kerana itu merupakan amanah. Dia merupakan satu, dia panggil aib pada seorang. Macam kamu selak kain dia lah. Macam kamu selak kain dia. Kubur-kubur tu, dia panggil aurat dia. Aurat seseorang. Kerana dalam kubur tu, kamu akan lihat berbagai-bagai keadaan. Dalam kubur ini sendiri. Walaupun kadang-kadang kita kata, alah, tanah je, tak ada apa-apa pun. Tak. Kadang-kadang kita tengok air banyak dalam kubur. Kadang-kadang kita bau daripada kubur tu, bau sesuatu.
Kadang-kadang kita tengok dalam kubur tu ada ular. Ada ular dalam kubur tu. Ini yang disebut oleh Rasulullah. Rasulullah kata, bila kamu kalau boleh, kamu tutup. Biar jangan orang mandang dalam kubur. Orang kita tak. Dia tak malu-malu. Di kalangan kita ni, tak malu-malu untuk turunkan jenazah begitu. Kadang-kadang buat live lagi. Buat live Facebook. Masing-masing tunjuk keadaan yang dalam kubur itu sendiri. Rasulullah sebut, jangan kamu melihat ke dalam kubur. Rasulullah kata, tak payah tengoklah. Bila turun jenazah tu, biar orang-orang tertentu saja yang boleh melihatnya. Sebagaimana dimandikan tadi. Waktu mana mandi jenazah dia tadi, tak semua kan orang tengok. Takkan orang nak tengok semua jenazah orang yang dimandikan. Demikian juga bila masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, tak semua perlu memandang. Tak semua perlu untuk melihat dalam kubur dia. Kerana itu merupakan amanah, Rasulullah sebut. Itu merupakan satu tanggungjawab. Kemudian, mungkin sahaja tali pengikat mayat yang terbuka boleh kelihatan seperti ular yang melingkar pada lehernya. Rasulullah kata, bimbang-bimbang yang terbuka tali itu, kamu nampak macam ular. Kamu nampak macam ular. Padahal dia bukan ular. Tali yang terbuka. Tapi kerana silap pandang mata kamu. Bila silap pandang mata kamu, yang menyebabkan kamunya memandang tersebut, Allah, kamu kata ular. Kamu sebut demikian. Ular yang melilit tengkuk dia. Melilit yang disebut dengan lehernya. Kecuali kita yakin sungguh, orang ni orang yang saleh, orang yang terbaik dan sebagainya. Kemudian terdengarlah bunyi gemerincing rantai. Disebut demikian. Kadang-kadang waktu mana letak saja bunyi terus. Dalam kubur tu, start daripada ketak je jenazah tu, bunyi gemerincing rantai. Maknanya bunyi terus. Dia datang tu dalam keadaan yang malaikat munkar dan nakir dah mula datang untuk menyoal orang yang baru meninggal dunia ini sendiri. Allahu Akbar. Rasulullah menyuruh kami membentangkan kain di atas kubur Sa'ad bin Mu'az ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengkebumikan jenazah Sa'ad bin Mu'az. Allahu Akbar. Setara yang nak sebut gambaran seorang yang salih macam Sa'ad bin Mu'az ni pun Rasulullah kata tutup kain. Tutup kain. Jangan bagi nampak, Rasulullah sebut. Biar aku je yang urus jenazah Sa'ad bin Mu'az ini. Padahal Sa'ad bin Mu'az ni, waktu mana dia gugur syahid tu, bergegar arasy Allah. Menangis para malaikat Allah. Nak sebutnya, gambaran bagaimana mulianya Sa'ad bin Mu'az. Tapi, waktu mana dikebumikan jenazah Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah kata, bentangkan kain di atas kubur ni, supaya kamu semua tak nampak apa yang aku sedang siapkan pada Sa'ad bin Mu'az menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntung Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah sendiri yang mengurus jenazah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad berkata, ketika Nabi SAW masuk ke dalam kubur Sa'ad bin Mu'az, ada seorang lagi nama sahabat. Nama dia Sa'ad, dia sebut. Sa'ad, dia sebut bahawa ketika mana dihantar Rasulullah masuk ke dalam kubur Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah memerintahkan kami untuk membentangkan kain di atas kubur. Dan aku salah seorang yang turut memegang kain itu. Aku di antara orang yang salah seorang yang memegang kain itu, tarik kain tu, jangan bagi nampak yang kat dalam ni, urusan orang di dalam kubur. Kita tak, orang kita ni terbuka je. Dia pandang semua apa yang telah diuruskan di dalam kubur itu. Ulama berbeza pendapat mengenai perkara tersebut. Ada ulama kata tak apa, boleh buka. Ada ulama kata, ada setengah ulama kata tutup. Dan tempat kita ni tak diajar supaya tutup dengan kain. Ni tak diajar tutup dengan kain. Tapi diterbuka begitulah. Yang menyebabkan jenazah ni rasa malu, rasa segan di saat mana menghadap di hadapan Allah. Abdullah bin Yazid, Syuraih dan Ahmad bin Hanbal melarang membentangkan kain di atas kubur lelaki. Ada yang sebut, kubur orang lelaki tak payah bentang lah. Kubur orang lelaki. Ahmad dan Ishaq melakukan perkara tersebut hanya terhadap mayat perempuan saja. Ada
yang dibentangkan itu pada siapa? Jenazah perempuan. Jenazah perempuan ambillah kain tutup. Kerana dia ada aurat. Nanti bila buka muka dia, muka kita ni bila dibuka, hadap muka ke kiblat tu, bau tanah depan muka kita ni dekat sangat. Tanah depan muka tu, kemudian orang tengok muka kita ni pucat tak pucat. Orang nampak waktu tersebut, orang boleh nak tahu dah orang ni ahli syurga ke, orang ni ahli neraka. Di saat mana melihat jenazah seseorang yang menimbulkan prasangka yang tak baik pada jenazah-jenazah ini. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa membentangkan kain di atas kubur lelaki tidak dilarang. Ada yang pandangan demikian. Abu Sur berpendapat bahawa membentangkan kain di atas kubur lelaki dan perempuan tidak dilarang. Tidak dilarang maksudnya dibolehkan untuk kita bentangkan kain. Kita tutup lubang kubur tu, yang duduk dalam kubur tu, mereka sahaja yang mengurus. Mereka sahaja yang mengurus. Manakala yang ke atas tu, orang lain tak payahlah nak sibuk, nak buat live, tunjuk semua tersebut. Tak payah benda demikian. Nanti mengaibkan orang di dalam kubur tu. Ingat ya, di kalangan kita ni, dunia akhir zaman ni, semua nak tayang. Semua nak buat TikTok. Semua nak dipasangkan pada yang disebut dengan ditunjuk pada orang ramai. Padahal ada benda yang kita tak perlu tunjuk. Ada benda yang kita boleh tunjuk. Dalam Facebook kita ke, dalam Instagram kita ke. Ni kadang-kadang buat TikTok dalam bilik. Nak perkenakan suami, misal contohnya. Nak perkenakan isteri. Kadang-kadang mengaibkan di kalangan orang kita. Anak-anak muda kita. Bukan anak muda je lah. Anak tua pun sama juga. Buat benda-benda yang demikian. Yang menyebabkan di waktu mana kita lakukan demikian, sampai ke dalam kubur. Mengaibkan dan memalukan seseorang ini sendiri. Rasulullah membentangkan kain di atas kubur lelaki dan perempuan kerana terdapat uzur ataupun alasan. Perkara itu pernah baginda lakukan ketika mengkebumikan jenazah Sa'ad bin Mu'az, seperti dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beberapa orang sahabat meriwayatkan bahawa dia mendengar bunyi gemerincing rantai ketika berada dalam kubur. Orang yang dalam kubur ni, yang masuk turunkan jenazah tu, ramai dah orang yang dengar suasana dalam kubur. Orang yang ke atas, dia tak dengar. Yang menyebabkan kadang-kadang orang yang turunkan jenazah tu tahu orang ni ahli soleh ke yang tak soleh. Ana dalam menghantar jenazah ni, ana ada beberapa pengalaman. Pengalaman yang menghantar jenazah ke kuburan. Ada beberapa jenazah, bila anda hantar ke kubur tu, kaki anda ni akan jadi ketar. Kaki ni jadi gementar. Kaki, betis, sampai ke paha. Dia jadi ketar. Tak pasal-pasal. Setiap kali mana ada jenazah-jenazah tertentu yang kita hantar ke kuburan, kita rasa ketar. Kaki kita ni, sampai kita kena keluar daripada kawasan itu. Ada juga demikian. Ada yang ketar lama. Ada yang ketar tu sekejap je. Berlaku pada diri anda lah. Ni pengalaman. Kalau ditanya, Ustaz ada pengalaman tak bila Ustaz hantar jenazah ke kuburan? Ana ada beberapa pengalaman. Yang berlakunya ialah jasad kita ni, bila jenazah tu nak diturunkan ataupun sampai ke kuburan itu, jadi ketar. Jadi takut yang amat sangat. Wallahu alam dah apa yang berlaku. Beberapa orang sahabat meriwayatkan bahawa dia mendengar bunyi gemerincing rantai ketika berada di dalam kubur. Sahabatku yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Khasari meriwayatkan bahawa kepadaku bahawa seorang gubernur di daerah Istanbul, Turki meninggal dunia. Maka digali kubur untuknya. Bila digali kubur untuknya, setelah kubur itu selesai digali, mayat tersebut dimasukkan ke dalam kubur. Tetapi tiba-tiba muncul seekor ular hitam dari dalam kubur tersebut. Allahu Akbar. Ni gubernur daripada Istanbul, Turki. Bila letak je jenazah dalam, tapi bila dimasukkan mayat ke dalam kubur, tiba-tiba nampak ular hitam. Ular hitam daripada dalam kubur. Sehingga orang yang menggali kubur tidak berani masuk mayat ke dalam kubur tersebut. Sehingga orang yang nak kebumikan jenazah tu,
Tak berani. Dia kata jangan. Ada ular besar kat dalam. Ular hitam. Ular ni kalau ditanyalah sebab apa ular? Kerana meninggalkan solat. Salah satu sebab. Meninggalkan solat. Kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan derhaka pada mak ayah. Ataupun dia peminum arak. Boleh terjadi demikian. Mereka pun menggali kubur lain. Akhirnya dah tahu ada ular dalam tersebut. Kemudian gali kubur lain. Tetapi setelah mana kubur selesai digali dan mayat hendak dimasukkan ke dalam kubur, tiba-tiba muncul lagi seekor ular hitam. Tiba-tiba tak tahu datang daripada mana, ada ular hitam yang dalam kubur tadi. Peristiwa tersebut terus berulang. Peristiwa ini terus terjadi. Sehingga 30 kubur yang sudah digali. 30 kubur digali. Kerana nak ke bumi seorang ni, setiap kali mana nak ke bumi, maka ada ular. Gali lagi yang lain. 30 kubur. 30 kubur digali. Tengok dalam kubur tu ada ular. Dalam kubur tu ada ular. Ular besar pula tu. Setiap kali mana gali yang lain, sama juga. Ada ular. Ada ular. Allahu Akbar. Mereka tidak sanggup menggali yang lain lagi. Dah 30 gali kubur ni. Mereka lalu saling bertanya akan kejadian tersebut. Salah seorang kemudian berkata, kebumikan sahaja dia bersama dengan ular tersebut. Bumikan saja dia bersama dengan ular itu. Kita hanya dapat memohon kepada Allah Ta'ala agar dia dilindungi dan diberi keselamatan dunia dan di akhirat. Kita tak tahu benda apa yang amalan yang dia buat di atas dunia yang menyebabkan bila dikebumi jenazah saja, dikebumi jenazah saja, ada je ular. Ada je ular. Nak dikebumi dalam kubur. Sampai 30 kubur. Allahu Akbar. Sampai 30 kubur ni yang digali. Kubur tu digali sampai 30. Punca apa? Punca amalan dia di atas dunia yang terbawa-bawa sampai ke dalam lubang kubur ini sendiri. Ada seorang perempuan di Malaysia kita ni, dia mati bunuh diri. Dia bunuh diri dia. Dia gantung tengkuk dia. Dia gantung tengkuk dia. Waktu mana nak dikebumikan jenazah dia, pergi ke kubur. Ini satu peristiwa yang benar terjadi. Kemudian nak kebumi jenazah dia. Sampai jenazah tersebut, tiba-tiba air keluar. Air keluar sampai paras. Sama level dengan kubur dia tadi. Waktu mana jenazah tu tak sampai, tak ada air. Tapi waktu mana jenazah tu nak diturunkan saja, naik saja air. Kemudian orang ramai kata janganlah kebumi dalam air. Takkan nak kebumi dalam air. Dalam kubur ni. Yang kubur tu pula atas bukit. Macam mana ada air? Kemudian lepas pada tersebut, gali kubur yang kedua. Gali kubur yang jauh sikit daripada tempat tersebut. Gali pun sama juga. Waktu gali tu kering. Tapi waktu mana nak dikebumikan tersebut, naik air. Air tu naik. Keluar air. Membuak-buak pula tu. Air keluar daripada tempat tersebut. Kemudian gali tempat yang ketiga. Gali tempat ketiga pun sama juga. Begitu juga. Gali yang ketiga. Kemudian waktu satu lepas pada tersebut, ada seorang imam, dia kata gini, jangan gali begitu saja. Jangan gali lubang kubur tu straight begitu, jangan. Tapi buat terowong. Buat bulatan. Gali dalam keadaan bulat. Bulat ini sendiri. Kemudian biar menyerong masuk begitu. Biar serong masuk begitu. Masuk ke dalam begitu. Gali kubur ni begitu. Kemudian lalu gali kubur begitu. Kemudian dalam keadaan serong begitu dah, dihulurkan jenazah dia masuk ke dalam lubang. Tidak lagi dibuat dalam keadaan bentuk yang macam kubur begitu, tapi dimasukkan. Kemudian waktu mana gali begitu, barulah diterima oleh tanah dan kemudian ditutup daripada atas apabila dimasukkan dalam lubang tersebut. Allahu Akbar. Ini jangan sampai tahap demikianlah kita. Bila kita ni pastikan atas dunia ni menjaga amalan-amalan kita. Kemudian di sana ada hukum membaca Al-Quran di atas kubur ketika akan mengkebumikan mayat dan sesudah mengkebumikan mayat. Ni yang sibuk orang kita kata, boleh tak baca Quran waktu mana nak kebumi jenazah? Nak kebumi jenazah tu baca Quran. Boleh tak boleh? Ataupun lepas pada jenazah tu dah selesai dah. Dah dikebumi dah jenazah ini sendiri. Dah selesai saja, maka dalam keadaan demikian, maka kita boleh tak kita nak
di waktu ini untuk kita nak baca ayat Quranul Karim ini. Dalam Ihya karangan Imam Ghazali, dalam kitab Al-Aqibah karangan Abul Haq, dinyatakan Muhammad bin Ahmad bin Al-Marwazi berkata, aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, apabila kamu pergi menziarahi kubur, maka bacalah surah Al-Fatihah. Imam Ahmad bin Hanbal dia sebut, siapa-siapa yang ziarah kubur, bacalah Al-Fatihah, bacalah An-Nas, bacalah Al-Alaq, dan bacalah Al-Ikhlas. Juga niatkan bacaan kamu untuk para penghuni kubur itu. Niatkanlah bacaan itu untuk penghuni kubur, maka pahalanya akan sampai pada mereka. Maknanya orang kita tanya, sampai ke tak sampai baca Quran pada orang dah mati ni? Sampai. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri sebut demikian. Nak sebut, kalau ada orang sibuk tanya, sampai ke tak sampai pahala ni? Pahala. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal, sampai pahala tersebut. Pada orang yang telah meninggal dunia, kita niatkan dia. Niat. Tiap kali mana kita baca je Quran, kita niat. Ni ziarah ke kubur. Ada pun dekat rumah, kita kata, saya duduk kat rumah Ustaz, saya tak pergi ke kubur. Boleh tak saya niat daripada rumah saja? Boleh. Sampai tak sampai pahala tersebut? Sampai. Pahala ni sampai. Yang kita niatkan pada mereka tadi. Ali bin Musa Al-Haddad berkata, suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal pergi ke tempat orang yang meninggal dunia. Ketika sampai di sana, kami melihat Muhammad bin Qudamah Al-Jawhari sedang membaca Al-Quran. Ketika kami selesai mengkebumikan mayat, tiba-tiba datang seorang lelaki buta yang kemudian membaca Al-Quran di kubur. Ahmad lalu mendatangi lelaki itu dan berkata, membaca Al-Quran di kubur adalah bid'ah. Dia sebut demikian. Dia sebut pada orang buta tadi. Dia nak provoke je, dia panggil. Sekadar nak tahu orang buta ni sebut apa dia. Ketika kami keluar daripada kawasan kubur, Muhammad bin Qudamah berkata kepada Ahmad, wahai Abu Abdullah, adakah kamu bercakap kepada Mubashir bin Ismail tadi? Ahmad menjawab, benar. Muhammad bin Qudamah lalu berkata, adakah kamu menetapkan sesuatu kepadanya? Ahmad menjawab, ya. Muhammad bin Qudamah berkata, Mubashir bin Ismail meriwayatkan kepadaku daripada Abdul Rahman bin Ala bin Al-Hajjaj, daripada ayahnya, dia mengatakan bahawa ayahnya berwasiat agar dibacakan surah Al-Baqarah bahagian awal dan bahagian akhir jika dia dikebumikan. Waktu mana nak dikebumi, ayah dia berwasiat dibacakan surah Al-Baqarah. Dibacakan surah Al-Baqarah di awal. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian yang akhir, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ni baca ayat-ayat yang demikian, baca di akhir dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah tu kita jumpa ayat yang sambil kita niatkan pada saat yang demikian. Ahmad kemudian berkata, pergilah kamu pada lelaki tadi dan katakanlah balik kepadanya bahawa bacaan tadi bukan bid'ah. Asalnya dia sebut pada orang lelaki tadi bid'ah. Tapi bila dia dengar kalimah ini, dia sebut balik. Bagi tahu pada orang lelaki tadi, saya tersalah sebut dah tu. Saya tersilap sebut. Awal saya sebut bid'ah, tapi sekarang saya nak sebut dia tidak bid'ah lagi. Untuk dibacakan ayat Quran pada orang yang dia diturunkan jenazah dia ke dalam kubur, dan setelah mana kematian seseorang, kita baca ayat-ayat Quran demikian. Di awal surah Al-Baqarah dan di akhir surah Al-Baqarah itu sendiri. Di akhir surah Al-Baqarah tu kita bacalah ayat yang mudah untuk kita nak faham yang memudahkan diri kita ni sendiri. Yang akhir tu kita baca ayat yang ni. Kejap ya. Ana nak sebut. Start daripada ayat yang akhir yang perlu kita baca. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih
wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sama ada kita nak baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard tu pun boleh. Start daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu kalimah sampailah kita baca la yukallifullahu nafsan. 3 ayat je untuk kita baca, untuk kita nak faham ayat tersebut. Sebahagian ulama membenarkan membaca Al-Quran di atas kubur dengan menggunakan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Setengah ulama dibenarkan baca Quran di atas kubur dasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahawa Nabi SAW menyuruh seorang sahabat untuk mengambil dahan pohon yang masih basah. Lalu baginda membelahnya kepada 2 bahagian dan Rasulullah menancapkan di atas setiap kubur itu. Kemudian Rasulullah bersabda, semoga Allah Ta'ala meringankan siksaan keduanya selama mana dahan pohon ini belum kering. Hadis riwayat Muslim. Dengan dahan kayu saja mayat dapat keringanan, apalagi dengan bacaan Al-Quran. Ulama-ulama sebut demikian. Ini nak gambarkan pada diri kitanya tentang mengenai kelebihan membaca Al-Quran di atas kubur tadi. Diriwayatkan oleh As-Salafi. Diriwayatkan oleh As-Salafi lagi cerita tentang mengenai ini, insya-Allah. Kita sambung pada minggu yang akan datang nantilah. Bacaan Al-Quran di atas kubur ini, insya-Allah setakat mana yang sampai pahala pada mereka yang dibaca tadi, insya-Allah. Kita sambung pada minggu yang akan datang nantilah pada diri kita. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.